Dalam. Sini lah. Masuk klik. Ya, buka. Kalau buat setting bernama kedamaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya, abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa, semarakkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam program Influencer at Japan Negeri Sembilan. Saya Yusof Osman hari ini akan bersama dengan tetamu jemputan untuk membincangkan satu lagi topik yang sewajarnya menjadi perhatian dan pengetahuan kita bersama. Dan hari ini anda boleh mengikuti kami melalui live Jabatan Penerangan, FB Jabatan Penerangan, boleh anda kongsikan, boleh bersama untuk like, komen dan juga insyaAllah boleh mengemukakan soalan atau pandangan untuk kita kongsikan dalam sesi pada kali ini. Dan hari ini kita akan membawakan satu lagi tajuk yang saya kira cukup penting untuk kita fahami dan hayati bersama. Kita akan bercakap mengenai rukun negara, terabai dan diabai. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, rukun negara kita ini telah pun diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong pada 31 Ogos 1970. Ini bermakna sudah 50 tahun usianya rukun negara. Dan tak dapat kita nafikan bahawa falsafah dan prinsip yang terkandung di dalam rukun negara ini telah pun dihayati dan dilaksanakan oleh kita seluruh rakyat Malaysia dalam usaha kita untuk memupuk kesejahteraan dan perpaduan rakyat negara yang kita cintai. Namun tak dapat dinafikan juga bahawa kebelakangan ini adanya unsur-unsur pengabaian terhadap prinsip rukun negara. Sebagai warga negara Malaysia, kita seolah-olah adanya pelanggaran pada prinsip-prinsip ini, dan hari ini kita akan membincangkan topik ini dalam program kita pada pagi ini. InsyaAllah, saudara sekalian, hari ini kita membawakan seorang tetamu yang tidak asing lagi dengan Jabatan Penerangan. Mungkin pada anda yang menonton program ini juga sudah terbiasa melihat tetamu kita ini di kaca-kaca TV yang sering kali muncul untuk program-program bual bicara yang dianjurkan oleh stesen-stesen TV. Dan hari ini kita mengundang khas ke sini ialah yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Sualman, Pengarah Pusat Pengajian Perang Saraf, Media dan Informasi, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi Mara. Selamat datang Datuk ke Japan Penerangan. Terima kasih. Dan yang bagi Profesor Datuk, seperti mana saya katakan tadi, memang tak asing lagi Jabatan Penerangan. Saya pun lama kenal dengan yang bagi Profesor ni. Orang Johor dan usianya seusia dengan saya juga, hampir 60 dah sebenarnya. Tapi Profesor juga pernah berkhidmat di Jabatan Penerangan bersama dengan saya, tapi sekarang ini Profesor dah jauh ke hadapan di bidang akademik. Alhamdulillah kejayaan tercapai dan merupakan Profesor merupakan seorang panulis politik dan sering dijemput sebagai tetamu bual bicara di media elektronik. Merupakan juga seorang penulis tetap atau kolumnis di Berita Harian, NST dan juga Sinar Harian, berkarya mengenai isu-isu semasa, dan seorang penerima anugerah, pernah menerima anugerah penulis paling prolific di Anugerah Akademik Universiti 2018. Jadi sekali lagi selamat datang ke sini Datuk. Jadi kehadiran Datuk pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan mengenai tajuk yang kita sebutkan tadi, iaitu rukun negara, terabai dan diabaikan. Baik Datuk, kita terus kepada soalan kita lah. Ya. Pertama lah. Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin telah pun menekankan pendidikan rukun negara menjadi agenda teras kerajaan bagi memastikan falsafah negara itu terus menjadi amalan untuk diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Pada pandangan yang bagi Datuk, apakah makna sebenar rukun negara yang sepatutnya dipahami oleh semua rakyat Malaysia? Kenapa pendidikan rukun negara perlu ditekankan dalam kalangan rakyat Malaysia? Jadi sebelum kita menjurus kepada rukun negara terabai dan diabaikan, mohon Datuk, walaupun dah berkali-kali kita berulang kali kita sebut rukun negara prinsip, tapi masih lagi ada, saya kira, warga kita yang tidak begitu memahami apa yang rukun negara. Mohon Datuk. Okey, terima kasih kepada saudara Yusof. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Negeri Sembilan untuk mengadakan topik seperti ini melalui media sosial. Tahniah kerana ini adalah pendekatan yang saya rasa perlu diberikan kata orang
pembaruan dan juga menjadikan dia sebagai normal baru ya, dalam kita berkempen dan sebagainya. Baiklah, kita tadi telah memahami bahawa rukun negara dah 50 tahun setelah dilaksanakan akibat daripada persoalan 13 Mei tahun 69 maka atas dasar itulah maka wujudnya rukun negara. Jadi persoalan yang timbul di sini ialah apabila rukun negara itu dilaksanakan, dia merupakan satu pegangan yang sepatutnya menjadi inspirasi dan juga menjadi satu perkara yang perlu dipahami dan dihati oleh semua rakyat dan juga warga negara Malaysia. Kerana apa? Kerana apabila kita ada 5 prinsip rukun negara, kita sebenarnya telah pun merangkumi semua aspek kehidupan, baik dari segi aspek emosi, baik dari segi aspek fizikal dan sebagainya. Tetapi apabila rukun negara ini dapat dilaksanakan dengan cara terbaik, bermaksud kita akan berada dalam kedudukan yang terbaik kerana rukun negara diwujudkan dengan asas untuk perpaduan negara, integrasi kaum, ya. Kerana dengan hanya adanya perpaduan, segala aspek yang kita lakukan di Malaysia ini akan dapat dilaksanakan dengan cara harmoni, selamat dan juga sejahtera. Ini yang paling penting. Apa guna kalau negara kita telah negara maju dan sebagainya dengan industri, tetapi persoalan perpecahan kaum masih lagi dipertikaikan. Persoalan-persoalan yang sebelum ini telah pun dipersetujui dalam kontrak sosial masih lagi dipertikaikan. Jadi itu sebabnya rukun negara ini bukan sepatutnya hanya dipahami tetapi perlu dihayati. Perlu menjadi amalan kepada cara hidup kita, kepada semua orang, bukan sahaja di alam persekolahan. Ya, selalu kita pada sekolah dulu, Cik Usob, pada kita tabika saya rasa zaman tu sampailah kita sekolah menengah, kita pagi-pagi kena mengangkat di perhimpunan, assembly, 5 prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya, sampai 5. Tetapi bila keluar daripada alam persekolahan, banyak pula perkara-perkara yang kita lupakan. Persoalan di sini bukan persoalan rukun negara itu, tapi sejauh mana dia sepatutnya menjadi sebati dalam jiwa, dalam darah daging kita sebagai satu pegangan yang sepatutnya inilah cara untuk kita hidup di dalam Malaysia. Kerana apa? Kena kita faham bahawa Malaysia ni agak unik. Dia bukan unity satu ataupun dipanggil satu nukleus. Dia bukan hanya satu bangsa. Tetapi kita ada kepelbagaian dalam bangsa di Malaysia dengan Melayu, Cina, India, tetap termasuk oleh etnik orang Minang, Negori, Jawa, macam-macam kan. Jadi itu sebabnya dengan cara ini kita perlu ada persamaan. Kita perlu ada mengamalkan satu prinsip supaya dengan cara ini kita akan dapat hidup dengan cara tenang dan juga harmoni. Dan rukun negara inilah sebenarnya menjadi titik tolak. Kalau kita lihat sebagai contoh di negara lain, yang paling dekat jiran kita, Indonesia, dia ada Pancasila. Pancasila tu macamlah rukun negara. Dia juga ada 5 rukun dia. Right. Pertama sekali juga pada percayaan pada Tuhan. Tapi ada keperbezaan di negara berkenaan. Tetapi saya punya analisis, sebab saya pernah buat kajian pasal rukun negara dan perbandingan dengan negara lain. Mereka akan lebih menghayati dan menjadi amalan. Maksudnya dia bukan hanya dalam omong-omong di dalam mulut saja, tetapi dia dihayati dan menjadi sebati. Itu sebabnya kalau pemimpin sebelum ni saya lihat Joko, bila dia berkempen mana-mana, dia suruh orang tu baca rukun negara. Dapat dia bagi sepeda, dia bagi bisikal. This kind of thing menunjukkan bahawa bagaimana rukun negara itu, Pancasila di negara berkenaan itu telah menjadi satu yang sebati. Tetapi dekat Malaysia macam mana? Yang ini nanti saya akan ceritakan kenapa kita perlu bercakap setelah 50 tahun. Setelah sekian lama kita masih mempertikaikan persoalan kesetiaan, kita mempersoalkan tentang kesaksamaan, kita mempersoalkan tentang hak-hak istimewa dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang patutnya kita lihat dan kita tinjau kembali supaya kita menjadi sebuah masyarakat majmuk yang mengamalkan satu prinsip rukun negara, tetapi walaupun berbeza tapi kita tetap sama dalam memperjuangkan dalam perpaduan dan juga unity di negara ini. Ya, Prof. Kita tak dapat dinafikan bahawa pembentukan rukun negara ini ekoran berlakunya peristiwa 13 Mei. Ya. Jadi selepas pembentukan rukun negara, kita menerapkan nilai-nilai rukun negara ini
nampaknya perpaduan rakyat kita sejak dikenalkan rukun negara hingga sekarang sudah nampak cukup bagus. Seluruh dunia mengakui bahawa unik Malaysia ni kita ada pelbagai kaum tetapi kita dapat bersatu padu bersama-sama membangunkan negara kita hinggakan negara kita mencapai ke tahap yang ada sekarang ini. Kita dapat membangun ekonomi kita dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kacau bilau dan sebagainya. Sehinggalah tahun 2020 ini kita aman dan damai walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19 ketika ini. Jadi kenapa Datuk? Kalau macam tu kenapa masih perlu lagi kita bersungguh-sungguhnya untuk menerapkan untuk menyatakan bahawa kita perlunya penghayatan rukun negara untuk perjalanan kita seterusnya membina negara bangsa? Sebenarnya rukun negara ni bukan hanya diwujudkan satu malam. This rukun negara not created by over the night. Dia dibuat hasil daripada perbincangan, hasil daripada resolusi semua bangsa dan bersetuju ke arah membentuk 5 prinsip dan juga ada dia punya garis-garis panduan yang ternyata di dalam rukun negara itu, teras-teras itu. Itu sebabnya apa guna ada satu prinsip tanpa diamalkan, tanpa dihayati. Mudah saja, yang akhir kesopanan dan kesusilaan. Saya ingin nyatakan kat sini, semua orang pun melihat dalam media sosial. Bila hadirnya media sosial ni, banyak perkara-perkara yang selama ini kita amalkan, kita bersopan santun dengan orang tua, kita ada kesopanan dari kesusilaan dengan guru dan sebagainya, dengan pemimpin. Tetapi dengan adanya media sosial ini, dia menjadi satu wadah kepada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meluahkan perasaan dengan sesuka hati. Menghamburkan fitnah, membuat onak dan diri dalam berbagai pendekatan yang berjudung atas nama media sosial. Ini yang kita takuti sebenarnya. Kita tak mahu, ibarat kita dah bendung air cantik-cantik, tiba-tiba kita nak bocorkan sikit-sikit tau. Ada orang yang nak membocorkan air yang telah pun kita bendung dengan cantik, menyebabkan nanti satu kampung banjir. Itu ibaratnya. Itu sebabnya, kita mesti ada langkah pencegahan. Langkah pencegahan seperti yang dibuat oleh Jabatan Perangan ni, bagi saya inilah sepatutnya dilakukan. Kerana kita perlu ingat mengingati. Kita perlu melihat kembali tentang pencapaian sejauh mana rukun negara ini betul-betul dapat dihayati dan dilaksanakan. Contohnya, dalam kita sibuk menyatakan tentang Hari Kebangsaan, Malaysia Perhatian, baru-baru ini kita baru menyambut Hari Kemerdekaan dengan Malaysia Perhatian. Dan bila COVID, kita nampaknya ada unity, ada kerjasama. Hingga kita berjaya satu ketika menjadi di antara sebuah negara yang menjadi terbaik dalam pengurusan COVID ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat, kenapa ada pihak-pihak lain yang berani menconteng gambar, agung gambar pemimpin, memijak-mijak gambar pemimpin, menghindar dengan berbagai pendekatan yang menyebabkan rasa marah dan sentimen. Kenapa ada lagi pihak-pihak tertentu yang menggunakan pendekatan pemimpin-pemimpin pun macam tu? Bila ada pilihan raya, saya akan dapati dan analisis kajian saya menunjukkan mereka ni menggunakan persoalan perkauman. Mereka menyatakan tentang ini tak baik dan tak baik, bangsa tak baik. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya akan menyebabkan gejala yang bertambah dan akhirnya akan menjadi busung dan juga menjadi nanah kepada prinsip tadi itu. Maka itu sebabnya, tidak atau tidak, pihak-pihak tentu perlu mengingatkan kepada semua masyarakat, kepada warga negara. Bukan sahaja kepada anak muda, kepada semua saja. Sebab kita lihat, di akhir-akhir ini, bila setiap kali menjelang saja Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, ada lagi yang sengaja mengibarkan bendera secara terbalik. Kenapa? Sengaja atau tidak sengaja? Tak kenal lagi ke bentuk bendera itu macam mana? Kenapa jatah negara yang cantik itu terpaksa nak ditukar kepada gambar lain? Kenapa ada pula gambar-gambar dalam sosial media yang letak gambar binatang itu di atas masjid yang menghina keluhuran perlembagaan, yang menghina agama dan sebagainya? Ini yang menyebabkan rintitan-rintitan yang kita perlu tangani. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh biarkan orang macam ini. Tindakan sepatutnya diambil secara keras kepada mana-mana pihak yang melanggar prinsip. Tetapi saya nak cerita kat sini lah Cik Usop. Setelah saya punya pengkajian di sini, saya nampati kita perlu duduk betul-betul. Lihat pihak perintah kerajaan, lihat sebenarnya siapakah yang menjadi ownership, pemilik utama
rukun negara ini? Adakah di bawah Jabatan Perpaduan Negara? Adakah di bawah Jabatan Perangan? Adakah di bawah Jabatan Menteri? Dia tidak ada parking yang betul tau. Itu sebabnya orang tidak melihat ini sebagai satu yang penting. Malah di negara lain, kajian saya menunjukkan di UK, di US, rukun negara, dia letak di dalam perlembagaan. Di depan perlembagaan tu dia put dia punya prinsip tu di dalam perlembagaan. Tapi tidak di dalam kita punya perlembagaan. Sebab perlembagaan kita dibuat tahun 1948-60. Manakala kita prinsip tahun 70. Mungkin perlu diambil kira lah untuk kita sepatutnya letakkan rukun negara ini dalam perlembagaan. Itu sebabnya banyak orang terlepas. Sebabnya banyak orang yang cuba melanggar dan mencabar ataupun mengabaikan prinsip ini sebab dia tahu bahawa tidak ada hukuman yang tetap tahu. Di mana kalau orang melanggar, contohnya saja terbalikkan bendera. Adakah hanya dengan maaf? That's it. Okey. Tahun depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Apa tindakannya? Ini perkara yang patut kita lihat. Saya bercakap kat sini sebab saya sayang dengan negara ini. Kita tahu bahawa kita orang yang perlu melihat perpaduan itu lebih penting daripada yang lain. Tapi di pihak lain saja mencari kata orang point of view untuk kata orang attack dan juga untuk menyerang pihak-pihak tertentu atas ketidakpuasan hati, maka dia gunakan perkara-perkara yang nampaknya remeh tapi bagi kita bukan remeh. Dia perkara yang mencabar. Dia perkara yang melanggar prinsip-prinsip di bawah rukun negara dan itu sebabnya saya fikir bahawa tindakan lebih tegas perlu dilakukan kepada mereka ini. Jangan bagi muka lah dalam kata lain. Itu sebab. Ya. Okey. Nampak apa Profesor? Mungkin orang beranggapan bahawa rukun negara bukanlah undang-undang. Ia hanyalah suatu falsafah atau suatu yang sepatutnya menjadi amalan hidup rakyat Malaysia. Ya. Maka sebab itu kebelakangan kita tengok banyak melalui media sosial yang seolah-olah tidak menepati perbuatan mereka ini, tidak menepati kepada 5 prinsip rukun negara. Macam Prof katakan tadi, terbalikkan bendera, jatah negara. Jadi semuanya dipaparkan melalui media sosial tanpa takut tindakan undang. Tapi segalanya itu masih ada, walaupun rukun negara bukan undang, tapi perbuatan itu ada di bawah akta-akta lain, undang lain yang boleh diambil tindakan terhadap mereka. Jadi kita harapkan rakyat negara kita ini janganlah sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara yang sedemikian yang tidak memenuhi pada aspirasi rukun negara atau prinsip rukun negara itu sendiri. Jadi kita harapkan pengguna media sosial ini dapat kita berhentikan dan kita post hantarkan benda-benda yang baik yang boleh menyatu padukan kita rakyat Malaysia dari pelbagai kaum. Ya betul, sebab kalau ikut di bawah akta MCMC, Multimedia Commissioning, di bawah akta 1998 dan diupdate 2013, mana-mana pihak yang menyatakan beberapa perkara yang menyebabkan fitnah atau boleh menyebabkan rosak perpaduan, dia boleh ambil tindakan sebenarnya. Dan sebenarnya MCMC dah ambil tindakan macam-macam dengan ada berita palsu, fitnah sebagainya. Ya. Saya ada buat kajian di MCMC bagaimana mereka ini didakwa. Kerana di antaranya mereka telah merosakkan 3 perkara, 3R. Pertama sekali dipanggil royalty. Royalty maknanya apa ya? Kesultanan atau raja-raja. Yang kedua religion, agama. Yang ketiga race, bangsa, etnik. Jadi 3 perkara ni janganlah usik sebab dia ni sensitif. Tetapi banyak juga orang yang sengaja membuatkan beberapa elemen yang negatif ya di dalam situ dan akhirnya menyebabkan pihak tertentu akan terjerat dan MCMC yang mengambil tindakan. Okey. Ya, sekarang kita boleh masih terus bersama kami dalam Filter Capen Negeri Sembilan pada pagi ini. Jadi kita mengalu-alukan anda yang menonton secara langsung ini untuk mengemukakan soalan. Kita amat alu-alukan. Kita akan cuba untuk berespon kepada soalan-soalan yang dikemukakan nanti. Kita tengok soalan ya. Kalau dah ada soalan ya.
Kita cuba, Profesor, kita tengok ada soalan-soalan yang dikemukakan. Setakat ni tak ada lagi nampaknya soalan yang mohon penjelasan daripada panel yang membahagia Profesor Dr. Ismail Sulaiman. Saya cuba lihat kalau ada soalan dikemukakan. Kalau tak ada, kita teruskan dulu dengan perbincangan kita seterusnya, Profesor. Kita berbalik kepada asasnya baliklah. Dulu apabila diperkenalkan rukun negara, kita di sekolah pagi-pagi macam kata Prof tadi, kita baca ikrar selepas lagu negaraku, kita pun baca ikrar rukun negara, dan dari situlah maknanya pemahaman penghayatan rukun negara dapat dijiwai oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya zaman kita, zaman permulaan rukun negara diperkenalkan dulu. Namun begitu, prinsip rukun negara ini masih terus kita terapkan. Bukan saja prinsip, bahkan juga cita-cita rukun negara kita ingin menjadi satu negara yang mempunyai perpaduan seluruh rakyat, lebih erat lagi. Dan bagaimana kita harus menyemai pemahaman ini dalam kalangan pelajar, walaupun dah ada kelab rukun negara di sekolah dan sebagainya. Kita nak memantapkan lagi penyemaian pemahaman dan penghayatan rukun negara dalam kalangan pelajar ini pula. Okey, sebenarnya untuk menjadikan dia penghayatan ialah penjiwaan. Penjiwaan sebagai contoh, kalau dia mengamalkan prinsip yang nombor 5 contohnya, ya, iaitu dia bersopan santun dengan rakan-rakan, dia bersopan santun dengan ibu bapa, dia menghormati orang tua, dia menghormati siapa pun. Dia telah sebenarnya berjaya mengamalkan prinsip yang kelima. Kemudian, kalau prinsip pertama, contohnya kalau katakan kepercayaan kepada Tuhan. Apa saja nama Tuhan? Kalau Islam dengan Allah dan bangsa-bangsa lain dengan Tuhan masing-masing. Dia maknanya berpegang kepada prinsip. Dan kita tahu bahawa semua agama tidak meminta untuk membuat benda yang buruk, merosakkan, pembunuhan, tidak. Mana-mana agama semua tidak yang baik-baik. Maknanya nilai-nilai murni itu dah terterap di dalam prinsip itu. Bermaksud kalau seseorang itu dia mengamalkan prinsip itu, maka dia akan tahu. Keluhuran perlembagaan maknanya kena menghormati nilai ada dalam perlembagaan. Kita ada perlembagaan Malaysia. Kita ada orang undang-undang, dia ada banyak akta-akta. Akta fitnah, akta hasutan dan macam-macam akta. Right? Tetapi seandainya seseorang itu melanggar apa saja tindakan melalui sama ada sebutan ataupun melalui penulisan, ya, maka dia boleh diambil tindakan di bawah akta-akta berkenaan. Bermaksud orang yang melanggar ini juga boleh didakwa di mahkamah. Jadi dalam kata lain, wadah tu ialah rukun negara ni hanya yang tak nampak. Dalam bahasa Inggeris dipanggil intangible, yang tidak boleh disentuh. Tetapi dia boleh dihayati. Ya? Banyak orang tanya, boleh tak tunjukkan pada saya di mana nyawa, soul? You tak boleh nampak nyawa tu, betul tak? Boleh touch, boleh nampak, tak nampak. Tapi dalam istilah dia panggil H2O ataupun oksigen. Tunjuk mana oksigen. Tak nampak, tapi dia tahu dia ada. Serupalah macam rukun negara. Maksudnya, dari kata lain, jika kita memahami aspek ni, kita tidak akan buat perkara-perkara yang tidak elok. Kita tidak akan melanggar undang-undang. Kita tidak boleh keluarkan kenyataan yang boleh mencetus keretakan kaum ataupun yang boleh menyebabkan amarah atau marah. Maka, dari kata lain, lebih mudahnya ialah perlu hormat, perlu tahu, kena patuh. Siapa pun sebenarnya. Sebabnya saya ingin nyatakan untuk menyerapkan tadi itu, Cik Usof, di sekolah saya rasa dah banyak. Tetapi apa pula peranan ibu bapa? Ibu bapa sebenarnya adalah orang yang paling dekat pada anak-anak mereka. Sebagai contoh, paling mudahlah. Baru-baru ni kita saja baru meraihkan hari kebangsaan. Saya dapati kali ini tak meriah sangatlah dengan bendera. Kawasan perumahan pun nak bagi bendera percuma baru nak pasang. Kenapa tak boleh keluarkan beberapa ringgit buat pasangkan bendera kat rumah sempena hari kebangsaan? Ini melambangkan perkara yang menunjukkan anda tu setia. Tapi dia tidak berlaku. Setengah-setengah daripada kawasan daerah dan juga negeri saya nampak pun macam suram aja. Kenapa jadi macam ni? Sedangkan inilah sepatutnya penerapan. Penerapan tu melalui simbol. Simbol maksudnya benda yang boleh nampak.
Tapi kalau bendera pun kita tidak boleh kibarkan di rumah atau di pejabat, macam mana nak katakan anda ni patriotik? Bagaimana nak tunjukkan bahawa anda ni sayangkan negara ini? Bagaimana anda nak katakan bahawa anda ni telah berjaya mengamalkan prinsip rukun negara? Nak amalkan satu hal, penghayatan satu lain. Tapi kalau bendera pun tak mau dipasang, tak mau dikibar, tak mau letak dekat kenderaan dan macam-macam lagi, apa sebenarnya? Itu dikatakan sebagai pengabaian. Terabai. Benda yang dah ada, dah cantik, dah molek semua tu, tapi tidak laksanakan tu namanya terabai. Dan pihak-pihak tertentu, saya rasa perlu melakukan. Saya bukan nak kata, kalau anda pergi ke negeri Johor, bila hari kemasaan, the best to me is Johor. Because, kerana apa? Mereka punya sultan ni memang berikan satu kerahan. Nampaknya hari sultan, hari kemasaan, bendera meriah mana-mana pun dah. Ini bukan saya nak kata saya timur saya anak Johor, it's not. Tetapi permatian saya begitu. Jadi sebabnya dalam kita nak menyatakan tentang ketaksetiaan ini, jangan berpolitik kat sini. Kita tidak perlu katakan bila aku bukan parti politik ini, aku tak nak pasang. It's not. Malaysia tetap Malaysia. Lagi satu. Penghormatan bila lagu negaraku. Anthem. Lagu negara tu. Bila lagu negara aku buat tak tahu jalan je, tak pernah berhenti. Sedangkan negara lain, pukul 10 pagi, adalah lagu negaraku. Kereta pun jam. Maksudnya, kereta pun kena berhenti. Itu tak bertemu negara lain buat macam tu. Sampai nak menunjukkan supaya dia tahu bahawa dia duduk di negara ini. Malaysia buat apa? Jadi, ini perkara-perkara yang patut kita lihat sebenarnya. Kalau di Thailand sebagai contoh, penghormatan dia terhadap sultan begitu tinggi. Kalau Cik Usop biasa pergi ke Thailand, you akan nampak gambar raja tu berada di mana-mana dia letak. Menunjukkan lambang saat setia. Kalau you pergi London, they are proud with their queen. Dengan king, dengan bagaimana kita tengok satu dunia, pasal saya pun tengok jugalah kan. Pergi dekat Birmingham tu, tengok macam mana penyerahan bendera, Di situlah penerapan. Budak-budak tabika dia tunjuk. Itu sebabnya sekarang ni saya rasa untuk di Malaysia ni, budak tabika kena pergi lawatan mana? Pergi istana. Tiap-tiap minggu ada rutin pergi istana. Tengok macam mana istana tu, kenapa perlu sayang sultan? Kenapa perlu sayang agung? Ini dia. Even though di sekolah pun, di negara-negara lain, saya bukan nak mengagungkan mereka, tak. Bila kesempatan saya berada beberapa buah negara tu, saya tengok macam mana mereka menyerapkan nilai-nilai itu. Budak-budak kecil, dia dah boleh cakap tentang negara dia. Dia boleh cakap tentang prinsip, tentang queen, tentang everything, right? Jadi ini perkara-perkara yang patut kita ambil kira lah. Untuk menambah baikkan strategi, bukan saja di sekolah dan sebagainya. Tetapi juga saya rasa pada penjawat awam ni. Dah sampai masanya subjek rukun negara ni perlu ada bila dia nak masuk kerja ni. Kalau kau tak lepas ni, kau jangan masuklah. Maksudnya, nak jadi PTD ke nak pegawai ni, rukun negara ni ada 2-3 subjek ni, dia perlu dengar, lepas tu dia kena test lulus. Kalau tak lulus, jangan ambil lah. Itu cara dia. Ya, ini benda dia yang perlu kita lihat supaya ada penambahbaikan untuk supaya rukun negara ni betul-betul mantap dan perlu dihormati. Ya. Okay. Terima kasih, Profesor. Kita berhenti dulu selama 5 minit kita untuk lihatkan video ini. Selepas ini kita akan sambung. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan.
kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, Lima fakta menarik rukun negara. Hidup berbilang kaum dalam masyarakat adalah sebahagian sejarah dan warisan kita. Rukun negara diwujudkan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan. Tetapi, masih ramai yang tidak tahu fakta-fakta menarik mengenai kewujudan rukun negara. Baiklah, ini 5 fakta menarik rukun negara. Yang pertama, ramai yang tahu rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Namun pengisytiharan itu adalah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak Hussein pada 22 September 1970. Yang kedua, pengisytiharaan rukun negara dilakukan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong yang keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda adalah Sultan Terengganu sebelum ditabal yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia yang mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan musnah serta 753 bangunan rosak atau terbakar. Yang keempat, rukun negara adalah satu falsafah dan ideologi nasional, hasil sumbangan kepakaran pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Semua bangsa pada ketika itu terlibat dalam pembentukan rukun negara. Yang kelima, secara dasarnya, rukun negara terbahagi kepada dua bahagian, iaitu cita-cita dan prinsip. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai dan perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Baik, anda masih lagi bersama saya dalam Influencer at Japan Negeri Sembilan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman membincangkan rukun negara terabai dan diabaikan. Baiklah, saya telah pun melihat kepada soalan-soalan yang telah pun dikemukakan melalui oleh penonton dalam secara langsung program ini. Profesor, kita jawab soalan penonton kemukakan ini. Baik. Yang pertamanya dari saudara Muhammad Khairuddin Osman. Apakah telah ada kajian sejauh manakah beliau masa kini memahami dan atau dipengaruhi oleh rukun negara? Itu soalan daripada saudara Muhammad Khairuddin Osman, Pak.
Okey, baik. Saya memang ada buat kajian mengenai dengan rukun negara ini. Okey, sebentar saya kena refer number ni dia tak boleh sebut suka hati je sebab dia ada dia punya jumlah sebenar ya. Okey, baik. Kajian yang dilakukan mengenai dengan ketaatan dan juga penghayatan rukun negara dalam kalangan belia di Lembah Kelang, termasuklah Negeri Sembilan ni, Lembah Kelang, menunjukkan bahawa 80% mengetahui mengenai dengan apa itu prinsip rukun negara dan teras-terasnya. Mereka tahu. Tapi bila kita tanya pada mereka tentang penghayatan, tak sampai 65% yang mengatakan mereka menghayati. Menghayati maksudnya mereka sebenarnya tidak jelas dari aspek macam mana mereka nak lakukan dan sebagainya. Dan juga mereka mengakui bahawa kadang-kadang susah mereka nak menyatakan tentang perasaan itu, ya. Itu sebabnya bagaimanapun mereka sebenarnya tidak pula menunjukkan tentang pengabaian terhadap kata orang rukun negara itu. Cuma dalam hal tertentu mereka menyatakan bahawa kajian menunjukkan punca kepada menyebabkan ramai yang melanggar ataupun tidak patuh mengenai dengan rukun negara akibat daripada adanya media sosial dan juga ruang-ruang tertentu yang menyebabkan kadang-kadang tindakan-tindakan tidak boleh dilakukan secara lebih setimpal terhadap masalah-masalah. Itu kajian yang saya lakukanlah ya pada tahun 2018 pada tahun lepas, dan saya rasa dia masih lagi praktikal. Tetapi kalau kita lihat pada kenyataan yang terkini, walaupun kita dapat menangani COVID dengan PKP-nya, sekarang pada hari ini makin menambah lagi dia punya jumlah pesakit baru dah dekat hampir 700 kan. Bermaksud kerjasama itu penting. Arahan-arahan daripada pihak kerajaan dan juga pemerintah untuk supaya penjarakan sosial perlu dilakukan. Bermaksud apabila kita patuh dengan segala arahan oleh pihak-pihak pemerintah terhadap COVID ini, kita sebenarnya telah pun memenuhi aspirasi dalam rukun negara. Kita telah pun menyatakan tentang bahawa kita perlu taat, akur. Contohnya kalau setengah-setengah tempat dipanggil zon merah, tak boleh keluarlah. Kan? Tapi ada juga dah segelintir pihak yang melawan-lawan, mengherdik-herdik pihak pemimpin yang menyatakan tentang perkara-perkara yang tidak enak didengar, malah kadang-kadang kesian dengan petugas polis, rela, tentera yang jaga dekat tengah jalan tu pun kadang-kadang dimakinya tentu oleh pihak itu kerana kepentingan itu. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya adalah melanggar sedikit prinsip, tetapi tak secara kata orang besar. Tapi secara keseluruhannya, kalau kita lihat pada kes COVID ini, kalau saya nak kaitkan dengan kata orang rukun negara, saya rasa kita telah mencapai satu tahap bahawa kita sebenarnya telah patuh dengan apa yang dibuat oleh pihak pemerintah. Tetapi kita harap dia tidak hanya pada ketika itu. Kenapa jadi sekarang ni COVID meningkat-ningkat? Kerana tidak patuh. Sebab ada setengah daripada orang balik Sabah tidak mahu buat kuarantin diri sendiri walaupun dah buat saringan. Bermaksud mereka ni tidak patuh dari aspek apa dia? Keluhuran perlembagaan. Kalau kita nak kata kat situ. Tidak lihat dari segi aspek-aspek tentang sayangkan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi itu sebabnya saya nyatakan bahawa kita setiap kali ada saja kempen-kempen dibuat oleh Jabatan Penerangan, oleh pihak-pihak tertentu dan oleh pihak Kementerian Penerangan sendiri, Komunikasi dan Multimedia, di TV, di radio, di dalam Jabatan Penerangan, filem negara dan macam-macam, sebenarnya adalah untuk mengingatkan rakyat supaya mereka ni sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Menghormati dari aspek perpaduan kaum, walaupun berbeza tetapi kita sama dari aspek-aspek tertentu. Maka kalau itu kita dapat atasi, kita dapat amalkan, sebenarnya kita telah berjaya menjadi seorang insan dan warga yang memenuhi aspirasi rukun negara. Okay. Itu soalan penonton kita yang pertama. Jadi saya seorang penonton kita ni Profesor bukan soalan, tapi dia berpantun-pantun rukun negara. Saya bacakan. Tertarik juga saya dengan pantun yang dibuat oleh saudara Syahbani bin Saad. Pokok rambutan, pokok bidara, mari ditanam di daerah Seremban.
tunggak perpaduan rukun negara, bukan rukun yang menjadi beban. Menarik Saudara Syahbani dia pantun ni, Profesor. Ya. Baik, kita mungkin nanti boleh juga Profesor respon sikit pada pantun ni. Walaupun kita terus soalan Saya tak seterusnya. pandai pantun. Tapi saya faham maksud dia tu. Ya. Ya. Soalan berikutnya adalah dari Saudara Adin Din. Apa tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa kepada mereka yang menghina pemimpin negara atau bendera Malaysia? Profesor. Okey, sebenarnya tindakan tu telah pun dibuat. Setengah-setengah tindakan tu tidak perlu jadi kata orang diviralkan ataupun dipopular sebab tindakan is tindakan. Kadang-kadang pihak berkuasa polis BDM dia cakap akan menyiasat padahal kawan tu dah ada dalam lock up pun. Dah dicari pun. Tapi itu strategi dari segi percakapan. Bermaksud pihak berkuasa bukan hanya berdiam diri. Ya, itu saya tahu sebab saya lihat apabila orang membuat kesilapan dan melanggar prinsip mengenai dengan perkara yang jelek, yang memburuk-burukkan pemimpin dan sebagainya dalam dalam media sosial, pihak MCMC memonitor, memantau dari aspek tentu. Jadi sekarang ni oleh kerana dekat Malaysia ni semua orang yang pemilik telefon bimbit atau handphone mereka perlu berdaftar. Dan setiap orang, dia ada number dia. Dan number ni adalah di centralize ataupun disatukan data tu di dalam data besar MCMC. Bermaksud kita akan dapat jejak sebenarnya siapa yang membawa onak cerita ni. Dari mana ke mana dia boleh dapat jejak. Jadi sebab saya nak ingatkan kepada netizen, jangan sesuka hati saja untuk nak membuat satu perkara yang tak elok di dalam media sosial. Sebab anda boleh diambil tindakan. Malah kalau seandainya dalam WhatsApp group contohnya, ya, ada perkara-perkara yang tak elok yang menjejaskan nama baik ataupun bertentangan dengan rukun negara, bertentangan dengan undang-undang, tindakan boleh dibuat bukan sahaja kepada pemilik, owner ataupun yang menguruskan, tetapi kepada semua arti group. Tapi kerajaan sekarang ni dia sebenarnya masih lagi quote unquote berhati mulia tau. Masih ada budi bicara. Takkan nak buat macam tu. Tetapi sampai satu tahap saya rasa perlu kena buat. Kalau dah melampau sangat, kena ambil tindakan. Jadi tindakan-tindakan dibuat ni ada dalam senarai-senarai MCMC sebenarnya. Bukan kami tidak ambil tindakan atau pihak kerajaan tidak ambil tindakan. Ambil tindakan. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidaklah menyatakan tindakan itu secara publik kepada orang ramai. Ada. Ada yang melakukan perkara-perkara sedemikian ni, kemudiannya apabila diberikan maklum balas hanya memohon maaf. Tapi orang mengatakan maaf selesai ke? Tapi sebenarnya bukan setakat menerima pemaafan, tapi tindakan-tindakan tu ada. Profesor diambil. Yeah. Tapi cuma mungkin tak sampai ke pengetahuan kita. Jadi tindakan tu dibuat oleh pihak yang berkuasa lah. Yeah. Jadi banyak soalan Profesor masuk ke ruangan kita ini. Saya baca lagi satu. Jika dilihat penerapan akan penghayatan rukun negara ini banyak menjurus kepada pelajar di sekolah. Apakah pandangan panel tentang perkara ini memandangkan penghayatan pelajar ini mungkin akan berkurang atau hilang apabila mereka tamat alam persekolahan? Ini soalan dari Nana Zana. Minta respon ni. Betul lah. Sebenarnya nak melentur buluh biar dari rebungnya. Rebungnya berada di alam persekolahan. Malah di tabika sampailah sekolah menengah. Kerana mereka itu berada dalam satu kelompok yang kita boleh organisasikan apa sahaja pemikiran mereka. Sebabnya kita meletakkan segala maklumat dan menerapkan penghayatan itu di alam persekolahan. Sebab bila mereka dah keluar dari alam sekolah, mereka dapat terabur sana sini. Susah kita nak dapat kesan dia. Dan mereka tidak dapat maklumat sebagainya. Tetapi harapan kita sebenarnya, apabila kita buat penghayatan dekat rukun negara dengan prinsip diucapkan waktu perhimpunan, kemudian kita letak dalam mana-mana rukun negara itu di dinding, di kulit buku dan sebagainya adalah supaya mereka ingat. Dan kita sepatutnya menyatakan bahawa sepatutnya mereka apabila keluar dan melangkah kaki daripada alam persekolahan, mereka sepatutnya dah jadi manusia yang telah pun memahami, menghayati rukun negara. Sebab selama dia hampir 7 tahun, atau lebih daripada, dari 1 by 6 tahun. Lepas tu tinggal 1 by 5 lagi 11 tahun kan.
Jadi dalam kata-kata dalam 12 tahun begitu, mereka dah dipasak tau dengan apa itu rukun negara. Tapi malangnya itulah, apabila mereka keluar, mereka lupa segala-galanya. Yang ini perlu pula diambil alih oleh pihak masyarakat, oleh pihak-pihak pemimpin. Itu sebabnya kali ini kita harap bila ada sahaja perhimpunan di mana-mana, perjumpaan, ceramah, kenapa tak mulakan dengan angkat prinsip rukun negara, walau tua-tua pun tak apalah Cik Yusof. Kan? Kerana itu adalah cara dia. Kalau di alam sekolah, kita dah buat, dah dilepas, kalau kata-kata ada perhimpunan civic ke ataupun ada ceramah, kenapa tak angkat prinsip rukun negara itu? Tak salah pun. Di negara lain pun buat macam tu. Indonesia, saya tengok memang mereka buat macam tu. Malah mereka ada hari rukun negara. Faham tak? Dia ada hari Pancasila. Ya. Kita ada hari rukun negara tak? Belum ada kan? Jadi kita perlu kita lihat dalam soalan yang seperti ini supaya dia lebih konstruktif dan juga lebih berstrategi bila kita nak buat kempen terhadap rukun negara. Ya, satu pandangan yang menarik perhatian gitulah. Tidak salah kalau kita dalam perhimpunan-perhimpunan selepas lagu negara itu kita ikrar rukun negara. Ya. Baik, kita ada lagi soalan daripada penonton kita. Soalan berikutnya daripada Halimah Muhammad Said. Dari mulanya memang ada cadangan memasukkan rukun negara sebagai preambel perlembagaan tetapi ditentang oleh pelbagai pihak. Lebih baik rukun negara dibentang secara resmi di Parlimen oleh ahli-ahli Parlimen sendiri. Apa pandangan Profesor? Saya amat setuju pandangan itu. Sebab sebenarnya dah beberapa kali bahawa preamble dalam rukun negara nak letak dalam dalam perlembagaan itu ditentang oleh pihak-pihak tertentu atas kepentingan beberapa parti politik. Tetapi jikalah semua ahli parlimen dia adalah merupakan orang yang menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Ahli parlimen namanya wakil rakyat. Takkanlah wakil rakyat ini akan menentang benda tu dekat dalam parlimen. So saya amat bersetuju supaya kalau boleh kita mengangkat kembali usaha untuk meletakkan prakata preamble itu di dalam perlembagaan, letak rukun negara itu di parlimen. Tengok siapa nak tentang, siapa nak sokong. Tetapi saya percaya kalau semua ahli parlimen apa nama parti sekalipun, siapa pun anda, sepatutnya anda perlu menyokong usaha ini. Kerana apa? Kerana itulah ketaatan anda kepada negara ini. Kalau seandainya mereka tak bersetuju, saya rasa mereka ni tak layak jadi wakil rakyat. Ini kenyataan yang paling jelas. Itu sebabnya saya rasa usaha untuk bawa perkara ini di parlimen adalah cara yang sepatutnya dilakukan, tak kiralah bila masanya pun. Kalau sekarang pun saya rasa tidak menjadi masalah pun untuk mengangkat, meletakkan rukun negara di peringkat awal preamble di dalam akta ataupun di bawah undang-undang negara. Terima kasih. Kita masih lagi meneliti soalan-soalan yang dikemukakan oleh penonton kita melalui ruangan ini. Dan ada satu lagi. Ini dari Shima Arifin. Rukun negara perlu dibaca dari bahawasanya kami rakyat Malaysia bukan bermula dari maka kami. Generasi sekarang baca prinsip-prinsip sahaja tanpa tahu cita-cita yang ingin digapai dari prinsip tersebut. Jadi rukun negara kita fahami bahawa ada dua bahagian, Profesor. Ada cita-cita dan prinsip. Dalam ikrar-ikrar yang kita buat selama ini, kita hanya baca 5 prinsip. Apa pandangan Profesor kalau dalam pembacaan ikrar ini kita lanjutkan kepada bacaan cita-cita bahawasanya? Okey, sebenarnya dalam pelajaran sivik di sekolah saya dah tengok. Memang mereka belajar tentang cita-cita, prinsip dan teras rukun negara itu. Tapi oleh kerana perhimpunan, 5 prinsip negara itu I think enough lah untuk dibuat. Sebab kalau you nak baca segala teras dengan dia punya cita-cita itu, dia panjang sebenarnya. Ya. Dan nak menghafal 5 tu pun kadang terserah kita dia tu lupa dah. Kan? Tetapi memandailah kalau dia dapat 5 prinsip negara, sebabnya kita kena buat dari usaha dari masa ke masa mengingatkan kembali, mengimbar semula tentang prinsip itu melalui Jabatan Penerangan, melalui kementerian dan sebagainya supaya mereka ingat, lihat kembali. Sebab dalam pelajaran sivik itu, dalam sejarah memang ada sekalanya tu diletak dalam
prinsip dan juga cita-cita rukun negara tu ada dalam situ. Malah kalau yang tingkatan 6 dia ada dalam pengetahuan am tu. Dia dah one of the subject. Saya tahu tentang perkara itu. Itu sebabnya kadang-kadang dan artikel kata actually dah molek dah sebenarnya Cik Yusof. Everything okay what? Jadi this matter of nak atau tidak. Itu saja persoalannya. Nak atau tidak. Persoalannya nak menghayat atau nak amalkan atau tidak. Tapi saya percaya kalau seseorang itu tidak melanggar apa-apa tajuk undang-undang, tidak melanggar apa-apa saja perkara yang boleh menyakiti orang lain, nyakit dari segi fizikal, sakit hati sebagainya, sebenarnya orang itu telah pun memahami apa itu rukun negara. Itu saja. Kan? Sebab semua orang ada agama, sebab semua orang tahu tentang undang-undang. Cuma saya rasa yang agak kesal dan juga rasa terkilan di ujung tu tentang kesasasilaan tu yang nampaknya dipelecehkan, diabaikan atau mungkin terabai. Yang ini yang kita kena lihat tentang nilai-nilai murni. Saya ingat lagi dulu saya bagi ceramah tentang nilai-nilai murni kepada semua orang, apa yang patut dan tidak patut sebagai seseorang itu kan. Maka itu sebabnya kalau ini dapat diteruskan dan menjadi satu kata orang harapan kepada semua orang supaya mereka memahami, menghayati dan mengamalkan negara, maka insya-Allah negara ini akan berada dalam perpaduan dan selamat dan sejahtera sebenarnya. Baik, soalan seterusnya ni Profesor menyentuh soal penghayatan jugalah, penghayatan pada rukun negara. Soalannya dari Nurul Hidayah Muhammad Nur. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Apakah mungkin kurangnya penghayatan rukun negara boleh menyuburkan ideologi ekstrim? Okey, itu bagus soalan dia. Sebab saya pun nak bercakap tentang dunia sekarang ini telah merebakkan prinsip dan fahaman liberalism. Liberalism maksudnya terbuka. Dan suka mempertikaikan perkara-perkara yang telah pun menjadi satu persetujuan dalam kontrak sosial. Saya tadi sebut tadi kontrak sosial. Sebelum negara ini diwujudkan sebagai Malaysia dan merdeka, pihak pemerintah ketika itu utamanya penjajah bahasa Inggeris telah pun memperkenalkan perkataan jus soli ataupun jus solai lah. Apa nama pun. Maksudnya, orang Cina dan orang India boleh tinggal di sini dengan syarat dia menghormati tentang hak-hak istimewa orang Melayu. Contoh, dia kena hormati bahasa Melayu sebagai bahasa agama. Agama sebagai, misal sebagai prinsip, tapi agama lain boleh mengamalkan secara aman dan damai. Itu semua orang faham. Tetapi pada implementasi atau pelaksanaan tu kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggunakan ini sebagai point of view sebab dia bukan undang-undang. Kontrak sosial bukan undang, dia hanya quote-unquote satu persetujuan kompromi di antara kaum. Tetapi bukankah itulah resepi perpaduan negara ini selama ini? Kita takuti kalau orang masih mengungkit-ungkit, mempertikai dan juga terus kata orang membuat onak duri yang boleh menyebabkan rasa tidak puas hati di antara kaum, perkara yang berulang boleh berlaku 13 Mei. We don't want it. Kita tak mahu itu berlaku sebenarnya. Itu sebabnya kita duk cakap sana sini supaya jangan laku itu lagi. Sebab kita dah serik dengan berlakunya 13 Mei itu. Sebab suka mempertikaikan segala-galanya tadi ni. Jadi kita berbalik kepada persoalan yang asas. Rukun negara dah cantik. Sekarang ni masanya untuk mengamal dan juga melaksanakan saja dalam hidup kita. Itu saja. Itu sebabnya kalau andainya ada pihak-pihak tertentu yang melanggar prinsip-prinsip yang bertentangan, sebagai contoh, apa katakan liberalism? Liberalism ni ialah terbuka, laissez-faire. LGBT pun boleh kat Malaysia ni. Dah mula dah. Kita duk kepoh benda ni. Dekat luar negara tengok orang dipanggil sebagai gay parade lah, lesbian parade lah, macam-macam kan. Lalu-lalu nampak terbuka gitu je kan. Adakah kita nak buat kat Malaysia? Atas nama hak istimewa dan juga atas nama
hak asasi. Jadi kalau ini kita laksanakan kat Malaysia, kita sebenarnya telah melanggar prinsip-prinsip dianggap sebagai sopan santun. Kita melanggar prinsip agama sebab agama tak mengisytiharkan dan juga mengiktirafkan tentang perjuangan-perjuangan LGBT ini. Ini perkara yang patutnya kita kena berhati-hati sebenarnya. Okay? Ya, baik, kita terus membaca lagi dari FB penonton yang menyaksikan program ini ada mengucapkan tahniah pun ada Profesor. Tahniah Japan Negeri 9 dan Profesor Datuk Ismail, hebat. Dan kita cuba cari lagi kalau ada soalan-soalan yang dikemukakan untuk yang memberi pandangan berada lebih baik. Ini ada soalan daripada Jamilah. Kenapa tiada cadangan untuk mengadakan Hari Rukun Negara dan disambut secara besar-besaran di Malaysia? Mungkin beliau bertanya sebab kita ada Hari Kebangsaan, macam-macam orang hari merayakan sesuatu lah. Tetapi mungkin setakat ini beliau merasakan belum ada Hari Rukun Negara. Baru-baru ini ada majlis ulang tahun sambutan 50 tahun Rukun Negara. Jadi dia mencadangkan kenapa tidak ada Hari Rukun Negara secara besar-besaran. Saya baru cakap tadi sebentar tentang Hari Pancasila dia ada. Dia celebrate Hari Pancasila. Saya dah cadangkan tadi dah pun supaya Hari Rukun Negara ni perlu dibuat. Maknanya kita menghayati untuk satu hari ni bukan saja nak tunggu sempena waktu Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan dia different. Dia tentang perjuangan penjajahan macam-macam. Tentang Rukun Negara ni mungkin kita ambil manfaat sebab kebetulan dia punya Hari Rukun Negara pada 30 bulan Ogos juga, kan? Ya. Itu sebabnya mungkin kita create satu hari yang memang patut saya rasa untuk diangkat perkara ini supaya kita melihat kembali, mengimbau kembali, menghayati kembali setidak-tidaknya ada Hari Rukun Negara. Kalau kita ada Hari Wanita, Hari Belia, Hari Guru, Hari Nurse, macam-macam hari kan? Ya, betul. Hari Rukun Negara ni yang paling penting kita abaikan. Itulah tajuk saya. Kita lupakan. Ya. Maka saya amat setuju kalau boleh pihak-pihak bertanggungjawab, pihak-pihak pemerintah supaya mengangkat, supaya wujudkan Hari Rukun Negara pada masa akan datang. Itu pandangan daripada Profesor. Okay. Saya baik. Kita dah pun melihat banyak soalan bukan pandangan, komen daripada penonton-penonton kita dalam rancangan kali ini dan kita akan teruskan kepada berikutnya. Soalan kita adalah soalan seterusnya. Berbagai tingkah laku negatif dan kebejatan moral berlaku kerana kita tidak berpegang teguh kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia. Dari isu sekecil membuang sampah hinggalah tidak menghormati sesama, kita sedang mengalami krisis akibat pengabaian rukun negara dan kehidupan masyarakat majmuk. Apakah masyarakat kita ini belum cukup lagi kesedaran tentang rukun negara, seolah-olah mereka tidak memahami pun rukun negara? Dia ada dua perkara. Satu ialah dipanggil sebagai kesedaran civic. Civic minded. Ya. Dalam civic minded ni dia memang berkait dengan rukun negara lah. Tapi pesanan saya kepada penonton-penonton dan anda yang berada di luar sana, apa guna ada satu rukun yang cantik, yang baik tetapi kalau tidak diamalkan? Maka saya mengharapkan dan menjadi harapan di Jabatan Perangan juga supaya bersama-samalah kita mengimarahkan dan mengingatkan kepada semua pihak, kalau ibu bapa ingat kepada anak-anak supaya menghayati rukun negara, kepada pihak guru jangan lagi jemu-jemu untuk terus mengingatkan kepada anak-anak pelajar mereka supaya menghayati rukun negara. Dan akhir sekali saya fikir bahawa yang paling penting dalam hal ini ialah untuk kita bersama-sama menjadikan rukun negara ini sebagai satu yang terbaik, yang menjadi amalan dan juga menjadi penghayatan dalam hidup kita. Kerana kalau kita mempunyai prinsip yang baik, jadikanlah rukun negara ibarat darah, daging dan nyawa kepada perpaduan negara ini. Sekian, terima kasih. Ya Profesor, kalau kita nak bincangkan lagi soal rukun negara ini memang Panjang? panjang, tapi masa
tidak mengizinkan kita. Jadi sebagai akhirnya apa pesanan Profesor lah pada rakyat Malaysia? Okey, pada saya mudah aja. 5 prinsip perlu diamalkan. Prinsip tanpa amalan ibarat hidup tanpa nyawa. Maka sebagai warga negara yang setia dan patriotik, sayang kepada negara, maka penghayatan rukun negara perlu diamalkan dan menjadi wajib kepada anda. Itulah pesanan saya. Terima kasih. Dan saudara, kita telah pun bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ismail Suhalman yang kita membincangkan sama-sama tadi, rukun negara terabai dan diabaikan. Panjang lebar kita telah berbincang. Kita harapkan bahawa rukun negara yang menjadi ideologi negara akan terus dihayati, dijiwai oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah kita mencipta perpaduan yang jitu untuk negara kita dalam melangkah seterusnya ke era berikutnya kita menjadi sebuah negara yang cemerlang di dunia ini, Profesor. Jadi seterusnya saya mewakili Jabatan Penerangan Malaysia dan Rustia. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Profesor yang sudi bersama dalam Influencer at Japan Negeri Sembilan pada pagi ini. Dan sehingga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kita jaga kita patuhi SOP, kita cegah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran